Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tahukah anda salah satu sunnah Nabi SAW biasa diceritakan daripada Sayyidina Jabir dan Ibni Abbas, ketika mana Sayyidina Jabir dan Ibni Abbas ada, Nabi duduk di satu kawasan tu, Nabi letakkan jari Nabi lukis di atas tanah satu garis lurus. Nabi kata, inilah jalan Allah. Maka Nabi buatkan satu garis ke sebelah sana, kanan, ke sebelah kiri, dan Nabi kata, inilah jalan-jalan syaitan. Maka Nabi menggunakan kaedah lakaran untuk menceritakan kepada para sahabat untuk memberi mereka lebih faham. Jadi hari ini, sidang penonton sekalian, kita menggunakan kaedah lakaran untuk beri semua orang faham. Boleh? Saya nak ke whiteboard saya? Boleh hari ini. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, apabila kita berbicara berkaitan dengan wuduk, ingat tak dalam pertemuan yang lalu kita terhenti sebentar berkaitan dengan wuduk yang kita berbicarakan. Hari ini kita akan fokus berkaitan dengan rukun wuduk secara pantas. 6 perkara yang perlu kita ingat, yang wajib kita jaga, dan insya-Allah kita akan terus kepada praktikal. Saya akan jemput tamu kita dalam pertemuan yang lalu. Boleh? Okey. Yang pertama, jangan lupa rukun wuduk yang pertama ialah niat, dan niat tempatnya di hati, iaitu lintasan. Sebelum tu jangan terima kasih kepada mereka yang telah bagi kepada kita whiteboard yang besar yang boleh siap bagi tengah ni. Seronok. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Yang seterusnya, membasuh kepala. Membasuh ataupun kita sapu sebahagian kepala. Sapu. Alright. Sorry. Mentang-mentang whiteboard besar, cancel tak payah padam. Sebahagian kepala. Yang seterusnya, membasuh kaki hingga ke mana? Buku lali. Okey. Dan yang terakhir, tertib. Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini adalah 6 perkara rukun yang ada di dalam waktu kita berwuduk. Mesti jaga. Jaga ke-6 perkara ini, sidang penonton, insya-Allah wuduk kita cantik. Dan kena ingat, sembahyang yang khusyuk bermula daripada mengambil wuduk. Oleh itu, dengan itu, saya menjemput sahabat kita, saudara Syafiq, untuk bersama dengan kita. Silakan Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Dah bersedia untuk kita meneruskan praktikal kita yang tertangguh? Dah. Mari, teruskan kita. Baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alright. Tujuan kita menggunakan kaedah ini, kita buat simple-simple saja. Sebab apa? Kita nak jimatlah ni. Ayat janganlah membazir-membazir. Kita nak tunjuk kawan sekarang kaedah macam mana yang selalu orang lakukan kesilapan. Okey? Dalam keadaan kita berwuduk dan dalam keadaan kita nak bersemayang. Sedangkan semayang itu tiang agama. Siapa yang tidak mendirikannya ataupun tidak sempurna tiang dia, maka rosaklah agamanya yang lain. Boleh? Boleh. Baik. Silakan. Sahurkah sidang penonton sekalian? Ulangan. Air walaupun satu botol ini mampu untuk memberikan peluang 4 orang berwuduk. InsyaAllah kita tengok sebentar nanti. Cuma sekarang ni, saya kena sing-singkan tangan. Persediaannya kita, sidang penonton sekalian, tolong pastikan kawasan-kawasan untuk kita berwuduk, kita luas-luaskan dia. Sebab apa? Salah satu sunnah Nabi SAW ketika berwuduk ialah kita melebihkan kawasan basuhan kita. Boleh? Oh, dah pandai, dah buka dah, dah sedia dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita bermula dengan kita nak basuh tangan dulu.
Kerana sunnah Nabi sebelum kita mula berwuduk, terutamanya macam orang yang nak celup tangan dalam kolah, terutamanya orang yang mula nak berwuduk, disunatkan membasuh tangan. Okey, silakan kita basuh tangan sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, sunnah yang kedua Nabi SAW bila nak memula berwuduk, bila tangan dah ready, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa agak-agak? Elak daripada syaitan. Pandai. Elak daripada gangguan syaitan. Nak ambil wuduk ni. Saat lagi duk astaghfirullahalazim. Duk mula duk buat astagfirullah macam CD sangkut duk. Wait duk rasa. Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik, kita nak mula dengan baca bismillah dan kita basuh tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Sekali lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Sebenarnya salah satu sunnah wuduk tak bolehlah bercakap. Itu salah satu sunnah Nabi, tapi ini nak ajar. Baik, tangan dah basuh. Kemudian kita teruskan dengan berkumur. Kumur di sini ada dua kaedah. Saya sebut dalam kitab ada sebut dua cara. Yang pertama kita kumur. Yang kedua lepas kita kumur 3 kali, kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Dalam kitab Matla' al-Badrain disebutkan pula macam mana. Boleh masa kumur tu masukkan air sekali dalam hidung. Kumur, masukkan air sekali dalam hidung. Boleh. Boleh. Kalau rasa macam kekok sekali, rasa macam terlemas ke apa, tolong saya, lemas kan. Kejadian apa ni? Lemas ketika berwuduk. Kalau jadi macam tu, jangan. Mana nak tahu kan? Sedap. Tapi itu dibolehkan dan begitulah yang Nabi SAW berwuduk. Sebab apa? Jimat air. Kumuk sikit lagi masuk dalam hidung. Dan hidung kita sikit dia. Macam tu sikit dia. Bagi dia masuk. Lepas tu buang balik. Okey, berkaitan dengan wuduk, sentuhan. Apa dia? Nak sentuh di sini apa dia? Kumuk yang lebih afdal, kumuk ludahkan balik keluar. Luahkan balik keluar. Kumuk buang balik keluar. Ni ada blok. Itu selalu time puasa. Jangan time puasa batal puasa. Tapi saya elok-eloknya jangan telan. Walaupun boleh wuduk sah, wuduk cantik, tetapi lebih afdal luahkan keluar balik. Okey, kita nak kumuk, kita dah kumuk, kita dah masukkan air dalam hidung dah. Boleh sidang penonton jangan marah Okey. Sekarang kita nak basuh muka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunjuk. Sidang penonton yang saya kasih banyak. Kita basuhkan muka kita dengan niat sekali tadi kita belajar. Baik. Nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Ada orang kata, Ustaz, takkan nak kena niat bahasa Arab? Saya nak niat Melayu. Boleh sahaja aku mengambil. Kena tadi tu, niat alamak dah angkat tangan dah. Sekali lagi, saya tunjuk sekali lagi. Tak apa. Kena air di sini, terus aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh. Aku mengambil fardu wuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Apa saya kata tak mau lah Ustaz, nak buat orang putih lah. I nak ablution ke apa, boleh, tak ada masalah. Tak mau, dia kata nak Hindu punya Rabbani apa dia nak kata, boleh, tak ada masalah. Silakan. Allah Maha mendengar. Boleh? Yang penting bila nak niat tu? Kena angkat muka. Pandai. Kena saja niat. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tangan tak boleh angkat Ustaz Okey, kenapa tangan tidak boleh angkat? Soalan yang bijak. Tangan kita, bila kita basuh tadi yang pertama, air kita sudah gunakan untuk berwuduk pada basuhan yang pertama. Jadi bila kita angkat tangan ni dah terkeluar daripada kawasan wuduk. Kalau kita letak balik air ini, air yang mustakmal, yang dah digunakan. Kena tak bolehlah, dia tak boleh menyucikan. Okey? Macam Ustaz ni, Ustaz nak tunjuklah. Okey, sekarang kita nak buat wuduk sungguh-sungguh untuk muka. Okey, sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Okey, niat sahaja aku mengangkat hadas. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, basuh muka bermula. Okey, boleh tak kita dapat double cam? Boleh ya? Double cam. Kita nak buat untuk belah sini, nak bagi nampak. Bermula wuduk daripada sini. Ni, sini. Terus zoom sehingga sini. Dan lebihkan untuk basuh telinga. Itu sunnah Nabi SAW. Daripada atas, zap, turun sampai sini, lebihkan sedikit. Inilah sunnah Nabi SAW dalam berwuduk. Okey? Boleh. Baik, kata kita dah selesai basuh muka, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sunnah Nabi adalah 3 kali sidang penonton sekalian, tetapi yang wajib sekali. Jadi kalau keadaan emergency, ada satu botol saja, basuh sekali saja, tak payah 3 kali. Tapi di rumah kita, gunakan air yang sederhana, maka kita berwuduklah. Boleh? Boleh. Pesanan saya, Nabi sebut dalam hadis Nabi yang mulia, jangan kamu membazir ketika berwuduk, walaupun ketika mana di air sungai yang mengalir.
Jangan membazir. Buka sikit. Tapi Nabi sebut dalam hadis lain, jangan kedekut sangat. Ya Allah, buka besar tu sampai bila duk tak ada. Tak boleh. Faham tak? Buka sekadar-kadar. Oh, jangan pula kita buka. Boom. Vroom lagu tu. Ambil pula. Zoom. Zoom. Orang sebelah ni macam mandi lah. Tension ni Ustaz orang sebelah. Macam Orang dia tanya, ambil wuduk. mandi ke? Oh, tak, bukan. Dia. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ustaz tadi. Silakan. Yang Ustaz kata membazir dalam sungai. Macam mana membazir dalam sungai tu? Membazir dalam sungai itu maksud kata Nabi SAW, jangan dah sasa duduk di sungai itu air banyak, dia duduk ambil wuduk 2-3 kali yang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sedangkan dalam sungai itu kita tambahan sahaja sidang penonton. Jangan, kalau confuse jangan ingat tak apa. Kalau sungai mengalir itu kita tak tangan macam tu pun dah clear dah wuduk kita, letak macam tu pun. Ambil sekali tu basuh wuduk banyak. Nabi kata jangan membazir, makna kata jangan ambil lebih-lebih daripada 3 kali. Boleh? Boleh. Sekarang kita nak basuh tangan. Masih ingat lagi saya tunjuk demo hari tu? Jangan curahkan air tanpa membasuh. Tanpa menggosokkan tangan kita ni, meratakan air dengan tangan kita. Cuba tunjukkan kepada sidang penonton untuk demo kita. Lagi. Sidang penonton, nampak tak bawah siku saya tak basah? Bawah siku saya tak basah, sedangkan ini adalah kawasan yang rukun. Memang kena. Kalau pegang kering. Cuba pegang. Kering Kering. Sekarang kita nak ambil wuduk. Okey. Baik, kita nak ambil wuduk. Okey, sidang penonton. Lalukan air. Jangan angkat tangan. Pastikan tangan kita basuh. Semua ni lebihkan ke sini. Sebab hadis Nabi kata esok di akhirat kelak umat aku akan bangun dengan bercahaya. Maka lebihkan kawasan basuhan wuduk kamu supaya kamu akan percaya. Basuh tangan kita. Masukkan air, boleh masuk air di belah sini, paip air. Tunjuk contoh. Okey, kata paip air, contoh. Boleh masuk daripada sini terus kita berwuduk ataupun boleh masuk daripada atas terus kita berwuduk. Tidak ada masalah. Yang penting pastikan rata air ketika kita berwuduk, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Boleh? Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Dan sunnah Nabi satu lagi, selitkan jari kita begitu. Apa kita panggil apa? Menyelati. Oh, bahasa dia menyelati. Bahasa kita kata apa? Selit jari. Dan sedangkan kita tahu kata dalam orang cuci tangan bersih pun dia pun buat macam ni. Sepatutnya saya syorkan kepada semua, tulis selit jari. Ini adalah sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Boleh? InsyaAllah. Ya, silakan. Cincin? Soalan yang bijak. Macam mana dengan keadaan cincin ni? Macam mana orang pakai jam? Boleh tak boleh? InsyaAllah kita akan sambung selepas iklan ini, insya-Allah. Boleh? Cakap insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, bertemu kita kembali sidang penonton dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Tadi soalan apa? Tadi Ustaz basuh tangan Ustaz kan? Okey. Macam mana kalau orang yang ada cincin? Sama cincin kan? Cincin. Cincin. Dengan jam semua, macam mana? Kira nak biar ke, nak cabut ke? Okey, soalan yang bijak. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga Syafiq. Bagi mereka yang ada cincin dan cincin itu yang longgar ataupun jam yang boleh digerak-gerakkan, maka kena gerak-gerakkan dia, tak buka tak apa, tapi masa berwuduk pastikan air melalui bahagian bawah-bawah ini. Bawah-bawah celah-celah ini. Boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian, lalukan di celah-celah ini atau jam tangan, jangan lupa. Kalau boleh tanggalkan, itulah yang terbaik. Boleh? Boleh. Dan bagi mereka yang cincin memang tak boleh gerak, digalakkan untuk kita potong cincin tu, buang. Sebab wuduk tak kena, tak sampai. Apatah lagi kalau nak mandi, wajib. Boleh? Baik, kita teruskan. Tadi dah basuh tangan. Lepas basuh tangan apa dia? Rukun yang seterusnya. Kepala, pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya sentuh bab kepala. Membasuh kepala ketika berwuduk, sidang penonton sekalian. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memadai dengan sebahagian kepala sahaja. Sama ada di sini, atau di sini, atau di sini, atau sayang jambul remos di sini, boleh. Semua wuduk kita sah, sidang penonton yang saya kasih. Bukan kat ubun-ubun je ke Ustaz? Bukan kat ubun-ubun, ada semua bahagian kepala, sebahagian kepala yang mana-mana asalkan masih kategori kepala, boleh. Boleh. Tetapi bagaimana sunnah Nabi SAW ketika membasuh kepala? Begini keadaannya. Mari kita tunjuk. Sidang penonton yang saya kasih begini. Nabi akan letakkan tangan begini. Okey, boleh? Letakkan begini. Okey, saya tunjuk begini. Okey.
Dan Nabi gerakkan daripada mula awal kepala, Nabi gerakkan begini sampai ke belakang, Nabi akan terus tolak balik ke depan. 1 basuhan. 2 basuhan. 3 basuhan. Begitu juga keadaannya. Begitu seterusnya. Ustaz, macam mana kalau ada orang yang ambil basuh-basuh kepala? Basuh-basuh macam tu. Boleh. Basah baju, Basah orang belakang baju. semua kena. Ni collar ni habis dah basah macam berpeluh-peluh. Lencun. Apa berlari? Saya nasihatkan sidang penonton yang saya kasih sekalian. Tengok, walaupun kita duduk demo, air kita baru banyak ni. Baru setengah. Baru setengah sidang penonton. Sedangkan air yang kita duk guna selama ni kita berwuduk, berapa galen air tu habis? Berapa liter air tu habis? Silap-silap banyak ni air tu habis. Lebih Daripada yang ni. Kan itu sudah menjadi pembaziran. Dan Allah sebut apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Pandai. Kawan syaitan. Masa berwuduk dah kawan dengan syaitan. Mayang takkan nak kawan dengan malaikat tak? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, dah basuh kepala, sekarang basuh telinga. Okey, basuh telinga ada 2 position saya nak tunjuk. Position yang pertama yang betul-betul kita nak basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, basuh telinga begini kaedah dia. Nanti dulu, jangan tunjuk 2 skrin lagi. Kita tunjuk satu melalui depan dulu, okey? Begini. Masukkan jari ini ke sini. Okey? Kemudian lalukan. Ini saya tunjuk dulu. Jangan fokus apa lagi. Tunjuk dulu secara daripada jauh. Masukkan melalui celah-celah telinga ini. Kemudian ni, ibu jari kita letakkan di belakang kita punya cuping. Kita tolak dia begitu. Saya tidak dapati di dalam mana-mana kitab yang mengatakan siapa ambil wuduk dengan laju-laju. Kan tengok orang basuh telinga macam ni. Basuh. Macam nak buat macam tu pula. Macam tu. Saya tak pernah tengok ada yang mengatakan siapa ambil wuduk dengan laju begitu, dialah yang paling betul wuduknya. Faham? Sedangkan Nabi ajar kita, buka air perlahan, basuh, masukkan, lalukan di setiap lipatan telinga dan terus kita buat. Okey, boleh tak kita ambil 2 skrin sekarang, kita nak tunjuk pada sidang penonton sekalian macam mana yang dikatakan dengan membasuh kita punya telinga untuk kita berwuduk. Baik, sidang penonton yang saya kasihan, tengok dah. Basuh tangan sikit. Kita tunjuk. Okey. Basuh tangan sedikit. Masukkan jari telunjuk. Okey, saya tunjuk satu je belah sini. Masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Lalukan di kawasan-kawasan lipatan dalam telinga. Lalu. Lepas tu letakkan tangan begini. Tolaknya terus begini. Begitulah yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh seperti mana yang diterangkan oleh ulama-ulama ketika kita berwuduk basuh telinga. Okey, sekarang kita nak basuh kaki. Tak bolehlah nak angkat kaki tinggi ni. Angkat kaki jatuh ni. Okey. Kaki. Anggapkan ini kaki sidang penonton yang saya kasih sekalian. Inilah kaki kita. Bukan kaki saya. Bukan kaki. Contoh. Kaki. Okey. Contoh kaki. Simbahkan air ke kawasan sini. Simbah pula dah. Tuangkan air. Air. Atas sini. Nak tunjuk dulu kepada sidang penonton. Sidang penonton. Bahagian bawah sini. Kalau kaki yang sebetulnya kawasan tumit kita. Tidak akan kena air. Terutamanya mereka yang kaki tumit pecah. Kita pakai istilah tumit pecah. Tumit pecah itu menjadi satu kawasan yang memang kena air. Jadi bagi mereka tuang. Bagi mereka yang tuang tak macam ni, saya akan gerakkan kaki. Bagi mereka yang buat begini saja kaki-kaki dia tak boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian. Air tidak rata. Sebaliknya kita kena pegang kaki kita. Basuhkan kaki kita, lalukan bawah tumit kaki kita tu, basuhkan dia dan dinasihatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW gunakan jari ni. Jari apa? Jari kelingking. Pandai. Buat macam mana? Lalukan di celah-celah jari kita sama ada daripada atas ataupun kalau lagi bagus daripada bawah. Begini yang termaktub di dalam kitab Matlab Al-Badrain. Dia main ikut bawah macam ni. Tapi kalau dah berdiri tak stable nanti jatuh berdebuk macam tu. Tak payah. Basuh aja jari yang mana dan janji lalukan di celah-celah jari kaki kita. Mulakan yang sebelah kanan. Daripada sebelah kiri. Berapa kali setiap? 3. Pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, andai kata sudah selesai berwuduk, tadi kita kata wuduk kita menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat, kita dah ambil wuduk, maka angkat tangan, dongakkan kepala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Amin. Ambil serban, dilit, terus main. Kalau
tengah ambil sembahyang, Okey. kaki belum lagi. Kaki belum lagi. Kat mana? Bahagian mana? Tengah basuh apa? Contohlah tengah basuh tangan. Basuh tangan kepala sambil. kat atas, Okey, basuh. Lepas tu? Lepas tu Prot, terkentut. Kentut. Prot, kentut. Kena start ke kena terus? Kena start ke kena terus? Sebab masih ambil wuduk lagi kan? masih Bukan ambil sempurna wuduk. lagi kan? Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, salah satu perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan, dan kentut adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Brut dia kentut masa tengah basuh kepala dah ni. Tinggal berapa action lagi? Telinga, kaki. Jadi dia kena buat macam mana? Kena mula balik semula dia berwuduk, sebab wuduk dia tadi semua dah terbatal lah. Dan sidang penonton yang saya kasih sekalian, akhir tadi rukun yang keenam kalau ingat, kita mesti ada tertib. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan Syafiq, tertib ini adalah untuk kita ingat balik. Kita basuh mana? Kita basuh mana? Kita basuh mana? Dan di dalam hadis Nabi SAW yang banyak berkaitan dengan wuduk, semua para sahabat, Sayyidina Uthman, Abu Hurairah, Ibni Abbas, yang mana menunjukkan cara Nabi berwuduk, tidak pernah tinggal cara tertib Nabi berwuduk. Bermula daripada basuh tangan, kumuk, masuk air dalam hidung, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Lepas tu, basuh kepala, lepas tu basuh telinga dan basuh kaki. Kemudian bacakan doa. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, lakukan perbuatan wuduk kita dengan berhati-hati, kerana wuduk yang khusyuklah datang kerana semayang yang khusyuklah datang daripada wuduk yang khusyuk. Kita ambil. Sebab itu disebut di dalam buku yang sekarang ni famous, orang suka bagi. Buku apa dia? Indahnya Hidup Bersyariat. Warna biru tu buku tu. Okey, buku tu dia ada tetapkan doa-doa yang menjadi sunnah Nabi SAW. Kalau kita ambil wuduk, kita baca doa tu. Contoh yang saya ingat, kita masa basuh muka, kita kata apa? Ya Allah, putihkanlah wajah aku di hari engkau memutihkan para alim ulama-Mu, dan jangan kau hitamkan wajah aku di hari kau menghitamkan wajah musuh-musuh engkau. Jadi bila kita ambil wuduk itu, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita ambil dalam keadaan kita berdoa kepada Allah. Basuh tangan, biarlah aku dapat buku amalan melalui tangan kanan, dan janganlah bagi aku dapat buku amalan melalui tangan kiri. Kemudian kepala kita minta Allah lindungilah kita di hari tidak ada perlindungan melainkan lindungan arash Allah Subhanahu wa taala. Dan juga basuh kaki, kata apa? Ya Allah, tetapkanlah kaki aku ini di hari kaki-kaki semua jatuh masuk dalam neraka. Jadi bila kita buat benda tu, secara automatik kita fokus masa kita ambil wuduk. Kita fokus, sidang penonton sekalian. Jadi bila kita bersedia untuk nak semayang. Kalau dah astaghfirullah, bismillah, Allahumma astaghfirullah, bismillah. Ambil letak bawah paik dia buka lagi. Satu soalan Ustaz. Silakan. Kita ambil wuduk, kita kalau setakat alirkan ke atau kita kena ratakan? Kita kena sentuh ke kita kena alirkan je? Soalan yang bijak. Memadai tak dengan melalukan saja tanpa kita menggosoknya? Di dalam kitab Matlab al-Bardain disebutkan secara jelas kepada kita, dan juga kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i. Apa dia? Fiqh Minhaji. Disebutkan apa? Salah satu sunnah Nabi, bila berwuduk, Nabi menggunakan tangan Nabi untuk meratakan air. Memadai dengan kita melalukan air. Tetapi kalau kita tak ratakan dengan tangan, dia tak boleh rata keseluruhannya, maka daripada sunnah menjadi wajib untuk kita ratakan dengan tangan kita. Faham tak? Kalau kita bagi lalu air, boleh dah. Kira wuduk tu boleh sah dah. Tapi sebab kita tak buat macam tu, air memang tak boleh mengalir ke kawasan wuduk, maka hukum yang sunat kita rata dengan tangan ni menjadi wajib untuk kita ratakan di seluruh anggota wuduk kita. Jelas tak? Jelas. Boleh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, salah satu perkara yang makruh ketika kita berwuduk ialah kita bercakap. Salah satu perkara yang makruh kita berwuduk ialah kita membazirkan air. Yang seterusnya perkara yang makruh ketika kita berwuduk ialah kita mulakan yang kiri daripada yang kanan. Jelas tak? Jelas tak? Agak-agak sidang penonton jelas. Cuba tanya dia, jelas? Jelas tak? Bagus. Sekali lagi. Jelas tak? Jelas, sidang penonton. Harap-harap jelas. InsyaAllah, kalau ada apa-apa sebarang komentar ataupun kita kata apa? Teguran dan sebagainya. Soalan boleh tujukan kepada email kita ustaz.don@tvajar.com ataupun di Facebook kita www.facebook.com/30minute Ustaz Don, ataupun boleh terus kepada talian kita seperti yang tertera di bawah tu tadi masa kawan-kawan kita ni. Sidang penonton sekalian,
Air ada lagi. Air masih ada lagi. Nampak? Walaupun kita dah tengok berapa kali punya tuang, air masih ada lagi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tolong di akhir segmen kita untuk bahagian wuduk ni, kita nak cerita kepada semua orang, perkara yang paling orang tidak ambil perhatian ketika berwuduk ialah orang melakukan pembaziran dan bahagian-bahagian yang error yang kita tunjuk, error selalu occur dekat situ. Kawasan-kawasan, contoh sini, contoh telinga. Mujurlah telinga ni bukan rukun ketika berwuduk. Kalau tak, berapa orang yang dah batal dah. Bukan batal, tak sah. Dah batal wuduk dah masa tu. Dah wuduk dia tak sah. Sembahyang dia dah tak sah lah. Berapa kali? Mujurlah yang ni sunnah Nabi SAW. Diulang sebagai penutup. Untuk kita nak revise balik kita punya, apa dia? Yang pertama, rukun wuduk ialah niat. Niat ketika membasuh muka. Seterusnya membasuh tangan hingga ke siku. Kemudian membasuh sebahagian kepala. Pandai. Dan yang terakhir ialah basuh kaki. Yang last kali, yang keenam, apa dia? Tertib. Pandai. Dan yang lain itu adalah sunnah Nabi. Siapa yang melakukan sunnah Nabi dikala umat dalam keadaan mengabaikan sunnah Nabi, bagi dia 100 pahala syahid. Maka amalkanlah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberkati, anda diberkati. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk menjayakan program kita ini. InsyaAllah kalau senang kita boleh jemput lagi. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Ada apa-apa pesanan pada sidang penonton? 1 saat je, 2 saat, 3 saat. Berwuduk dengan sempurna. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap.